Hai, nama saya Celitrini Catherine dari Sekolah Menengah Kebangsaan Intaban Tenom Sabah. Hari ini saya ingin membincangkan kejuaraan genetik dalam penghasilan insulin. Pada tahun 1889, dua penyelidik Jerman Oskar Minkowski dan Joseph von Mering mendapati apabila kelenjar pankreas dibuang dari anjing, anjing mengalami simptom diabetes dan mati. Pada tahun 1910, Sir Edward Albert Shapley Schaffer mencadangkan pesakit diabetes mati akibat kehilangan satu bahan kimia yang dinamakan insulin. Perkataan insulin berasal dari perkataan Latin insula yang bermaksud pulau. Pada tahun 1921, seorang pakar bedah Frederick Banting dan pembantunya Charles Best menemui cara untuk mendapatkan insulin dari pankreas anjing. Seterusnya, pada tahun 1922, Leonard Thompson yang hampir mati akibat diabetes menjadi orang pertama menerima suntikan insulin. Kejayaan ini membolehkan Banting dan McLeod menerima anugerah Nobel dalam bidang perubatan pada tahun 1923 yang dikongsi bersama Best dan Collip. Pada masa dahulu, insulin diekstrak daripada pankreas lembu atau babi untuk merawat pesakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit apabila tahap glukosa dalam darah adalah tinggi akibat kekurangan hormon insulin. Kini, insulin diperoleh daripada kejuruteraan genetik menggunakan bakteria Escherichia coli atau E. coli untuk mensintesis insulin. Insulin dari haiwan ini dapat menyelamatkan banyak nyawa, namun terdapat kesan sampingan yang dihadapi pesakit seperti alahan yang menyebabkan ruam pada kulit. Melalui kejuruteraan genetik, plasmid bakteria E. coli yang telah disisipkan dengan gen insulin manusia, ini membolehkan bakteria tersebut berfungsi seperti kilang yang dapat menghasilkan insulin yang sama dengan insulin manusia. Insulin ini dikenali insulin GMO tidak lagi mendatangkan kesan sampingan seperti yang disebabkan oleh insulin dari haiwan tadi. FDA juga telah meluluskan penggunaan insulin GMO pada Oktober 1982. Bakteria E. coli sesuai digunakan dalam teknik kejuruteraan genetik kerana dapat membiak pada kadar yang cepat dan hasilkan kuantiti yang besar. Selain itu, plasmid yang dapat dipisahkan mudah diubah dan dapat dimasukkan kembali ke dalam sel bakteria. Akhir sekali, harga lebih rendah. Gen insulin dipotong menggunakan enzim pembatasan. Plasmid yang merupakan DNA bulat dalam bakteria digunakan sebagai vektor pengklonan. Plasmid dipotong menggunakan enzim pembatasan. Gen insulin manusia dimasukkan ke dalam plasmid. Plasmid rekombinan yang telah percaya disisipkan dengan gen insulin manusia. Plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam bakteria. Klon bakteria membiak dengan banyak dan menghasilkan insulin di dalam selnya. Insulin diekstrak daripada bakteria dan ditulinkan.